Innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi yang berusaha, Cik Wan Talha selaku pengerusi dan juga mungkin moderator kita pada petang ini, pegawai-pegawai kanan sirim, pegawai-pegawai kaki tangan pentadbiran, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengerusi saya kali kedua, baru lagi saya ingat sebulan ataupun mungkin tak sampai sebulan saya ke sini untuk satu perasmian mesyuarat agung yang ke-17 Pertim baru-baru ini. Ya, jadi ini kali kedua di auditorium inilah, ya, cuma tajuk yang berbeza. Puan-puan, tuan-tuan sekalian, terima kasih di atas jemputan ini, ya, dan saya kira cuma 1 jam sahaja pertemuan kita, ya, sebab katanya dalam pukul 4 begitu buka kepada soal jawab dan saya akan cuba. Dan latar belakang saya sebenarnya adalah latar belakang undang-undang sivil dan juga syariah sekali. Ya, jadi kalau tak nak tanya tentang syariah, boleh juga tanya tentang undang-undang. Ya, masalah dengan loan rumah, masalah dengan apa, macam-macam. Tajuk bukan main lagi, tanya loan rumah pula dah, kena saman dengan bank dan sebagainya. Boleh, ya, insya-Allah. Dan fokus kita pada petang ini adalah tentang Ramadan, ya, yang disebut sebagai bulan Al-Quran, begitulah tajuknya lebih kurang, dan bagaimana kita nak memanfaatkan bulan Al-Quran ini. Kenapa disebut sebagai bulan Al-Quran? Kerana pada bulan inilah turunnya kitab suci ataupun wahyu itu, ya, bukan kitab itu secara fizikal jatuh berdebuk depan rumah Nabi. Ya, kalau kita cerita dengan anak-anak, bila kita kata bulan nuzul Quran, hari nuzul Quran, kitab diturunkan, jadi dia fikir kitab turun dengan sedebuk macam tu, ya, siap dengan apa dia panggil, juzuk pertama, juzuk kedua, ketiga dan sebagainya. Ya, jadi banyaklah kalau kita nak melihat semula bagaimana Jibril sebagai pengantaraan di atas penurunan ini, tetapi yang kita nak melihat bukan sahaja tentang Al-Quran itu, tetapi bagaimana sebulan yang digelar sebagai bulan bonus ini kita perlu manfaatkan. Ya, jadi dia simple saja, ya, dalam bulan ini ada banyak birkah, kata ulama. Ya, berkah ini orang Jawa kata berkat. Sebab itu kita pergi kenduri, dah orang kata datang suami isteri dalam kad, kita bawa habis anak 7. Jadi tak apalah, ya, orang tak halau kita balik. Kita pun duduklah makan, menambah-nambah makan, kenyang baru balik. Kalau buffet tu maknanya dah kenyang, kelapa balik semula, tak balik-balik lagi orangnya. Nak makan lagi. Ya, nak balik tuan rumah bagi lagi. Itu yang kita sebut berkat itu. Jadi berkat ni sebenarnya apa dia? Ya, ulama kata al-birkah. Kalau kita bagi salam ke orang pun kita kata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, kita sentiasa sebut tentang keberkatan ini. Bila kita kata bulan Ramadan, kita kata bulan berkat. Orang berpuasa, orang mencari keberkatan. Birkah ini ialah, kata ulama, majma'ul ma'. Ya, kalau kolam itu airnya bertakung meleleh-leleh keluar banyak sangat, itu berkat. Ya, yang banyaknya apa? Ziyadatul khair, kebaikan yang banyak, yang melimpah ruah. Jadi perumpamaan Ramadan ini seolah-olah begini, ya. Kalau kita nak tangkap ikan, kita kena ada pancing. Kalau nak pergi laut dalam, kita kena ada bot pula. Kena pula ada kemahiran, kena berani, kena tidak mabuk laut. Macam-macam modal untuk dapatkan ikan seekor di laut dalam. Betul tak? Maknanya itu semua ikhtiar kita. Ya, tetapi dalam satu keadaan yang lain, Allah dah bagi ikan tu atas meja kita dah. Tinggal lagi nak ambil, siang masak. Ada tak dua situasi itu berbeza? Hak tadi kena cari sendiri sampai dapat, belum tentu dapat. Yang kedua ni tadi, tak payah pergi ke laut, tak payah ada pancing, tak payah berani, tak payah belibut. Ikan dah ada atas meja.
Selalunya kita akan ambil dak masak ikan tu. Rasa-rasa agak-agak kalau jadi pada kita lah. Masak kan? Dah rumah kita, kita punya lah. Tiba-tiba jatuh daripada shilling ikan seko. Kita pun ambil lah masak. Tapi kalau kita tak nak juga masak ikan tu, kita tak nak pun. Ya, dia seolah-olahnya Ramadan ini seperti ikan yang duduk atas meja itulah. Ya, kalau nak makan boleh, siapa-siapa boleh makan. Tapi kalau tak nak juga tak nak lah, tak boleh nak buat apa dah. Ya, sebab itu kadang-kadang kita melihat Ramadan ini seolah-olah bulan diturunkan. Allah nak bagi orang yang paling malas ini, Allah nak paksa dia masuk syurga. Kau puasa bulan Ramadan boleh masuk syurga insya-Allah. Ya, untuk orang yang itu Allah tak kata, Nabi tak kata, saya kata. Ya, untuk orang malas. Sebab orang yang tak malas, ya, bulan-bulan lain pun dia ada keberkatan bagi dia. Ya, sebab itulah tujuan puasa ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Rupanya puasa ni, bila kita, siapa puasa angkat tangan? Dia setengah aja yang puasa. Memang kat kursi belah sana untuk orang tak puasa. Macam mana? Pasal tak angkat tangan, tak gurau-gurau. Orang yang puasa, dia sebenarnya adalah kembali kepada yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas. Maknanya orang puasa ni dia dah memenuhi satu syarat beriman tadi itu. Alhamdulillah, tahniah, anda adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah disuruh, dimaktub, telah diperintah kepada kamu untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diperintahkan kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Bukan kamu seorang ya kena puasa, orang lain sebelum kamu pun dah kena puasa. Jangan rasa puasa ni susah sangat. Orang sebelum kamu, kata Ibnu Katsir, sudah mampu berpuasa. Kenapa? La'allakum tattaqun. Kerana kita sedang mencari takwa. Jadi orang yang berpuasa ini, kalau dia berjaya dalam dugaan itu, dia mendapat takwa. Ya, jadi sebenarnya KPI puasa kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, adalah kerana kita hendak mengumpul takwa. Pastikan kita dapat. Ya, kalau KPI tahunan kita pastikan dapat, pertengahan tahun kita semak pula KPI kita ni ada ke yang kita dah capai, ataupun ada kena gugur ke. Kalau tak ada gugur langsung, tambah lagi banyak, maka itu satu petanda kita sangat bagus dan cemerlang dalam kerjaya. Dan bila dah sampai ke hujung tahun, kita nak kena semak semula kita dah capai ke belum apa yang kita gariskan di awal itu. Bersungguh-sungguh kita buat demi anugerah perkhidmatan cemerlang, ya, ataupun demi markah tinggi. Tetapi bagaimana kesungguhan kita setelah berakhirnya Ramadan ini untuk melihat adakah KPI yang mendapat takwa itu kita capai? Macam mana nak tahu kita dapat takwa atau tidak dapat takwa? Salah satunya gambaran orang yang bertakwa, ya, yang pertamanya ialah dia lupa kebaikannya dan dia ingat kebaikan orang. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Yang kedua, dia lupa kejahatan orang dan dia ingat kejahatan dia. Faham ke tak? Tak faham? Yang pertama, dia ingat kebaikan orang, dia lupa kebaikan dia. Dia buat baik pada orang, dia tak ingat dah dia buat baik tu. Ya, apalagi dia mengharapkan orang tu buat benda yang sama macam aku pernah buat. Tak. Dia pergi ziarah orang bersalin, dia bawa hamper besar-besar, beli RM80 dengan harapan dia bersalin besok orang tu datang pun bawa hamper RM80 atau lebih. Kan? Maknanya dia ingat kebaikan dia. Betul tak? Dia ingat kebaikan dia tu sebab dia nak orang balas. Tapi ini bukan orang bertakwa. Kalau kita masih ada rasa itu, maka jeng-jeng.
Pastikan rasa itu, sikap itu hilang sebaik saja berakhir Ramadan ini. Kemudian yang kedua tadi, dia lupa kebaikan dia lupa kejahatan orang, dia ingat kejahatan dia. Kenapa dia mesti kena ingat kejahatan dia? Supaya dia beringat, dia tidak mengulanginya lagi. Supaya dia berhati-hati, lepas ni kena hati-hati. Jangan buat lagi benda yang orang tak suka. Jangan buat lagi perkara-perkara dosa dan maksiat. Cukup dua perkara itu, kata Ibnu Katsir, maka terserlah ketakwaan kita. Yang utamanya sudah tentu kita taat perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Tetapi sebagai manusia, tak usah cerita banyaklah ustazah. Mesti dah kita lupa apa dia? Kita lupa kejahatan kita. Kita ingat hak kita buat baik dengan orang, betul tak? Macam mana nak buat ni? Inilah sebab datangnya Ramadan. Ramadan itu menjadikan kita berubah. Dengan syarat kita capai objektif Ramadan. Jadi kalau kita lihat apa yang disebut oleh Ibnu Katsir, kenapa Ramadan ini menjadi sebab untuk orang yang tidak bertakwa menjadi bertakwa? Ada 5 keadaan, kata Ibnu Katsir. Yang pertamanya ialah kerana kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menerima bulat-bulat perintah Allah supaya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami isteri, tidak buat perkara-perkara yang halal di waktu-waktu yang lain tetapi haram pada waktu ini. Contohnya, masa saya dah habis ke? Contohnya, kita boleh minum air sirap, betul? Boleh kan? Kita minum air sirap hari biasa, air masak kita boleh minum. Tiba-tiba datang satu perintah kata di Sirim ini air mineral diharamkan. Di mana-mana keadaan, di mana-mana tempat, kepada semua orang. Kejut tak? Pasal apa? Pasal selama ni boleh. Dan kenapa pula tidak boleh? Tak tahu kenapa tak boleh. Tapi dah itu arahan bos, kita ikut je. Kalau tidak kena pecat. Jadi seolah-olahnya arahan Allah kepada manusia ini, yang kita boleh makan, kita boleh minum di siang hari itu, starting from now then you are not allowed to do so. Tak boleh buat. Kenapa? Tak payah tanya, ikut saja dulu. Dan kita ikut. Kita ikut kan? Kita ikut. Kita puasa dan kita tidak makan, kita tidak minum. Jadi itu, kata Ibnu Katsir, menunjukkan ketaatan. Dan kerana ketaatan itu, daripada orang biasa-biasa, kita mula menjadi orang yang akan mendapat takwa. Tetapi kalau kita tak nak ikut, tak boleh makan, tak boleh minum, tak nak, aku nak makan, aku nak minum, maknanya aku tak puasa. Orang begini sampai bila-bila pun dalam tahun itu, Ramadan itu, dia tidak mendapat takwa. Ini jelas ya. Kemudian kata Ibnu Katsir yang kedua, orang yang berpuasa ini kenapa dia boleh menggapai takwa? Kerana dia yakin bahawa Allah sedang melihat diri dia. Sebab itu walaupun kita duduk dalam bilik pejabat kita, ada air kotak, 6 kotak ada. Biskut apa benda tu? Yang high calcium tu, Jacob ke apa ke, crackers, macam-macam ada. Coklat beli Langkawi 2 tahun lepas pun masih ada lagi. Maknanya kalau nak makan, boleh tutup pintu, kunci, duduklah makan, lepas tu minum air. Dah, tak ada siapa nampak. Ataupun masa kita pergi toilet ambil wuduk tu, telanlah 2-3 gelas, kan? Air tengah sejuk tu, kita pula tengah panas. Siapa nampak? Tak ada siapa nampak. Tapi dengan orang kita cakap kita puasa. Kenapa kita tak buat begitu? Kerana orang yang berpuasa ini yakin walaupun tidak ada orang melihat, tetapi Allah Maha melihat. Dan kerana
sebab ini kata Ibnu Katsir, kita sedang menggapai takwa. Sebab kita yakin Allah melihat kita sepanjang masa. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Katsir, ini orang sains boleh mungkin tambah lagi inputnya. Kata Ibnu Katsir, di dalam tubuh badan manusia ini, highway syaitan lalu adalah saluran darah. Ya, dan saluran darah ini membesar, berkembang sewaktu kita makan banyak. Dan dia menyempit dan mengecil sewaktu kita berpuasa. Jadi automatik kita sekat jalan masuk syaitan ke dalam tubuh badan kita bila kita berpuasa. Begitu juga penyakit-penyakit fizikal, ya. Kita jaga perut, orang kata insya-Allah jauhlah penyakit. Tak, maknanya setan ni masuk dengan mudah. Penyakit pun masuk dengan mudah ke dalam tubuh badan orang yang tidak berpuasa. Jadi bila kita kurang dimonopoli oleh syaitan-syaitan ini di dalam jiwa dan fizikal kita, maka kita menambah ketakwaan. Sebab kita ringan kaki nak beribadat, kita ringan tangan kita nak menolong orang, nak bagi sedekah contohnya. Kemudian yang keempat kata Ibnu Katsir, orang berpuasa banyak melakukan ketaatan dan kerana itu dia senang mendapat takwa. Contoh ketaatan, ya. Kalau bulan puasa kita bangun tidur pukul berapa? 4.29. Memang kunci jam 4.29, ya. Okeylah. Okey. 4.29 kita bangun, sediakan sahur, ya, tapi jawab dengan ikhlas. Saya tak tahu cik tuan nama apa? Syazri. Siapa sediakan sahur? Kan. Orang rumah lah. Jadi 4.29 tu bangun kejut orang rumah ke bangun sediakan sahur? Kejut kan? Kejut. Allah menyesal duduk depan penceramah ni. Kata contohlah 4.29 dia yang kunci jam, kunci alam, dia kejutkan isteri bangun, dia standby je lah. Maknanya dalam masa tu isteri pun tak suka, biar dia buat sorang-sorang, cepat sikit sudah, kan? Jadi suami ni bacalah Quran 2-3 muka surat sebelum isteri panggil, ada ready, dah mari dah makan. Dia ingatkan nasi kerabu ayam percik, rupanya cereal dengan susu je pun yang sedia 15 minit tu, ya. Jadi kita melihat masa yang selama ni kita tidak rasa nikmat itu. Nikmat 4.29 tu kita tak rasa, melainkan bulan puasa. Bila bulan tak puasa, kita bangun pukul berapa? Tak nak jawab dah. Pukul 6 lah kata, tak? Pukul 6 tu kita sebab nak bersiap pergi kerja, nak siapkan anak-anak, nak gosok baju, nak mandi, tu ini dan sebagainya, nak matching tudung lagi. Tudung tak jadi, nak matching tudung lain, kena allocate 15 minit ekstra untuk tudung, takut tak jadi. Senang pakai hitam, pakailah tudung kalau apa pun, kan? Jadi 4.29 dengan pukul 6 itu sudah memberi gambaran di bulan puasa kita solat di awal waktu. Sebab kita sahur dan selesai sahur, selesailah urusan kita rasanya pagi tu di dapur, betul tak? Jadi apa yang kita buat selepas tu? Kita terus tidur balik kah? Dulu masa remaja, ya, tak payah tipu. Tapi bila dah anak-anak, ya, dah banyak komitmen, rasa macam kurang dah mengantuknya lepas sahur, ya, jadi kita pun kemah-kemah dapur begitu begini, elok-elok azan subuh kita pun bersiap dengan wudu dan juga solat subuh, mungkin berjemaah sebab anak-anak sekali bangun untuk sahur, sebelum dia tidur balik kita pegang dia untuk solat dulu, suami kita jadi imam. Situasi ini tidak berlaku di luar Ramadan, sebab di luar Ramadan siapa bangun dulu dia semayanglah dulu, siapa bangun lambat tak salah semayang. Contoh, ya, itu berlaku. Jadi yang kita nak kata seperti mana yang kata Ibnu Katsir ini, orang puasa banyak melakukan ketaatan ini, betul lah, ya, dia secara automatik kerana ruang jadual harian rutin kita tu. Jadi selepas kita solat subuh berjemaah, ada masa ala 15 minit nak tidur, sekarang lah takut susah nak bangun.
Ini pindah tempat ni ada apa-apa ke? Apa tu? Kita pun selesailah urusan sahur. Kita ada 15 minit lagi. Maknanya boleh berehat lah. Sambil berehat kita buka pula Quran. Itu kan bulan Al-Quran. Ya, jadi baca dah. Orang perempuan ini dia bukan sebulan, sebenarnya 3 minggu je. Betul tak? Sebab kalau ustaz dia tak cerita ni, pengerusi, jadi saya sebutlah 3 minggu dia kena baca 1 juzuk setengah sehari. Kalau dia nak khatam, individu lah, bukan tadarus. Ya, kalau lelaki tak apa, 1 juzuk 1 hari. Jadi kalau kita 1 juzuk 1 hari, maknanya kita tamat 23 juzuk ajalah. Tak faham sudah. Jadi maknanya kena 1 juzuk setengah. Jadi nak kejar masa 15 minit. 15 minit banyak muka surat tu. Dah. Jadi masa duk tunggu tunggu apa? Tunggu anak siap ke, kita duduk dalam kereta dulu. Dan 2-3 muka surat di situ, baca melalui gadget saja. Kalau dalam perjalanan senang nak buka. Ya, jadi kehidupan kita seharian itu, Masya Allah, sedar tak sedar 1 juzuk selesai dengan urusan harian kita. Ya, ini yang kita nak istiqomahkan selepas itu, insya Allah. Ya, sebab ini bulan birkah, ya, bulan majma'ul ma', bulan ziyadatul khair. Semua kita nak buat. Kenapa yang kita ni tamak sangat dengan pahala? Kenapa kita tamak sangat dengan pahala? Ya, orang tamak dengan pahala ini, kata Nabi, sebagai contoh Salman Al-Farisi. Pernah dengar tak nama Salman Al-Farisi? Asalnya Salman ini seorang beragama Majusi yang menyembah api. Ya, tetapi dia cuba mencari Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi penganut Nasrani, tetapi tidak ada keyakinan yang penuh kerana banyak persoalan tentang kehidupan Nasrani tidak dapat menjawab persoalannya. Ya, jadi akhirnya dia bertemu dengan Islam dan dia merasakan inilah agama daripada Allah. Ya, jadi nak ceritanya, Salman ini namanya Uzbek, seorang warga negara Iran, ya, mencari Tuhan. Dan bila dia berjumpa dengan Nabi, ya, dia tak yakin pun ini betul kan Nabi akhir zaman sebagaimana yang tertulis dalam Injil dan Taurat. Dia tak yakin, cuma dia tahu Nabi akhir zaman ini ada cok mohor di belakang dia. Apa dia cok mohornya? Satu macam tanda lahir sebesar bulat, sebesar biji, sebesar telur burung merpati saiznya. Jadi nak pergi ke belakang Nabi selak baju Nabi gitu, impossible. Ya, jadi apa berlaku? Dia minta kebenaran, minta izin daripada Rasulullah, saya nak ikut saudara ke mana-mana saudara pergi, tapi nak duduk di belakang, tak nak duduk tepi, tak nak duduk depan. Ya. Jadi itu niat dia, dan dia minta doa. Kalaulah betul nak tunjuk kat dia ini Nabi akhir zaman, tunjukkan bukti itu. Dan akhirnya dia mendapat bukti itu, dan hari yang sama dia bersyahadah. Itu Nabi bagi namanya Salman. Ya, dan dia rasa dia sudah terlewat sebab orang lain ramai lagi yang masuk Islam di umur-umur muda lagi, tapi dia dah tak berapa muda. Jadi dia kena tamak dengan pahala. Ya, apa yang berlaku Salman ini, ya, contohnya antara yang dia buat ialah dia sebagai seorang governor di sebuah tempat, saya tak ingat di mana, di Baghdad kalau saya tidak silap. Dia menjadi governor di situ dengan gaji 5,000 dirham. Ya, dan disebabkan dia rasa dia kena banyak buat kebajikan sebab dia baru sahaja bergelar Muslim, dia nak kejar pahala banyak, dia nak kejar syurga. Ya, 5,000 dirham tadi 1 sen pun dia tidak ambil untuk dirinya, tetapi semua didermakan kepada fakir. 5,000. Jadi nak hidup macam mana? Ya, yang dia pastikan dia sentiasa ada 3 dirham di dalam tangan dia. 3 dirham ni ambil di mana? 3 dirham ini dia dapat dengan cara, dia mungkinlah modal asal dia memang 3 dirham, tapi cukup dengan 3 dirham itu modalnya untuk hidup. Ya, 1 dirham dia beli pelepah pohon tamar, dia buat kraft tangan. Macam kita buat kraft tangan dengan daun kelapa, nak lidi, buat kraft tangan. Lidi tu tak ada siapa nak pun kalau duduk bawah pohon kelapa tu, tapi cuba ambil kita buat ukiran, kita buat hiasan jadi kraft tangan cantik. Nak jual RM1, at least orang nak beli dah, berbanding dengan tidak ada harga pada asalnya. Jadi dia pun sama, dia beli pelepah tamar dengan harga 1 dirham, dia buat
bentuk mangkuk yang cantik dia jual dengan harga 3 dirham. Memang semua orang nak beli. Tak nak beli Gabbana kita punya kraft tangan dengan harga 3 dirham. Dan kita tahu dengan 3 dirham itu dia menyambung hidupnya. Jadi dia buat modal 1 dirham, jual 3 dirham. Jadi sentiasa ada. 2 dirham lagi dia buat apa? 1 dirham dia beli makanan minuman dia lah. Nak makan nak minum 1 dirham. 1 dirham lagi dia buat apa? Abang agak-agak dia buat apa 1 dirham lagi? Ya, bapak dia yang mana? Oh, Allahu Akbar. Tadi katanya boleh tanya ayah dia ya. 1 dirham lagi tu mengerusi. Alhamdulillah, jawapannya tepat, tak guna talian hayat. Sedekah lagi 1 dirham tadi, sebab dia ragu-ragu kalau 5,000 dirham tadi masih ada fakir yang tidak dapat bahagiannya. Sampai macam tu sekali dia memikirkan tentang orang, sampai macam tu sekali dia berebut untuk buat kebajikan. Ya, jadi sebab itu kata Nabi, kalau iman itu tergantung di langit, apa yang bergantung kat sini? Lampu itulah katanya. Ya, kalau iman itu tergantung di langit, satu-satunya manusia yang dapat menggapai iman itu adalah Salman Al-Farisi. Maknanya kita ni, hak tu langit lah, langit. Ni siapa yang boleh menggapai lampu tu? Menggapai lampu di shilling itu pun kita rasa impossible. Technician dia repair je, dia naik tangga. Apa tu? Technician. Yelah, maknanya dia tidak lompat dari bawah sampai dia dapat bergantung di situ dah. Dia akan naik tangga, itu tak jadi. Jadi contohnya, itulah individu yang Nabi maksudkan orang yang Masya Allah, ya, tamakkan pahala. Jadi kita di bulan Ramadan ini yang penuh keberkatan ini, kita kena jadi tamak. Ya, 10-20 minit yang ada, aku nak buat apa ni 10-20 minit ni? Takkan nak baca Facebook bulan Ramadan. Dalam Facebook itu 90%-nya adalah bukan amal soleh. Saya nak kata lara, nak kata maksiat, it depends on kita tengok apa sebenarnya. Ya, tetapi 90% bukan amal soleh. Kalau dia bukan amal soleh, jangan buat bulan Ramadan. Kita tidak mahu menjadi seperti yang Nabi maksudkan sebagai golongan yang di akhirat besok, apabila ditentukan tempatnya neraka, malaikat akan tanya, kenapa semasa di dunia dulu engkau tak buat amal soleh? Kenapa tak buat kebajikan? Dia kata, mana aku sempat buat kebajikan, sebab aku tinggal di dunia hanya sepagi sahaja. Padahal dia mati umur 80. Dia kata dia hidup sepagi sahaja di dunia. Jadi 80 tahun tu dia rasa sepagi. Sebab apa? Rupanya umurnya 80 tahun, tetapi sepagi itu katalah 6 jam sahaja. Sepagi itu 6 jam. 6 jam sahaja hidupnya, usianya yang dihabiskan dengan amal soleh. Yang lain-lain itu semua bukan amal soleh. Dia tidak rasa dia pernah hidup di dunia. Ya, jadi kenapa kita kalau umur 40 kita rasa seperti hidup 80 tahun amal soleh kita? Sebab umur kita berkat. Sebab umur kita ada birkah. Ya. Sebab itu usia yang berkat ini bukan usia yang panjang, tidak semestinya. Usia yang mana? Yang walaupun pendek tetapi manfaatnya besar. Ya, orang yang 24 jam satu hari, dia boleh buat 10 kerja, tugasan yang dia selesai dalam masa 24 jam. Tapi si Polan ni pula pun ada 24 jam sehari, tapi dia siapkan 34 kerja dalam satu hari 24 jam. Apa bezanya? Masa sama Allah bagi. Kerana orang ini masanya itu penuh dengan keberkatan. Kalau kita hari Sabtu, hari Ahad, esok hari Sabtu, yang kalau kita tidur lepas sahur, kita bangun pukul 11, kita nak rasa stabil pukul 12. Pukul 11 tu baru celik mata, belum mandi, belum itu, belum ini lagi, katalah stabil pukul 12. Tak lama azan zuhur dah. Lepas tu dah kena masuk dapur dah.
Berbanding orang yang tak tidur lepas sahur, maknanya dia mengaji mungkin 2-3 juzuk dia ambil di situ sebab hari kerja dia tak sempat. Jadi pukul 8 dia dah selesai mengaji, selesai mandi, selesai kemas rumah, pukul 8 dah selesai semua. Nak buat apa lagi hari ni? Nak masak awal sangat. Itu beza orang yang harinya berkat dengan orang yang harinya tidak berkat. Ya, semudah itu. Maka kita gambarkan, ya, umur kita pun macam tu. Orang yang berkat umurnya tak lama tetapi hidupnya seperti 100 tahun sebab banyak amal soleh dia buat. Ya, jadi macam mana kita ni out of apa yang Ibnu Katsir sebut 5 perkara tadi, kenapa Ramadan ini menjadi sebab kita mendapat takwa? Ya, kita kena juga melihat strategi untuk menjadi ahli syurga. Strategi inilah yang selalunya kita kurang lihat sebab kita tidak bengkelkan. Kita bengkelkan pelan strategik tahunan organisasi kita. Ya, kita bengkel beberapa kali. Awal tahun, tengah tahun, hujung tahun, untuk tahun depan. Kita bengkelkan untuk 5 tahun mendatang. Kita bengkelkan untuk setahun mendatang. Tapi tidak pernah kita bengkelkan secara individu atau dengan sahabat-sahabat kita strategi mendapat pahala yang banyak. Ya, sebab kita tidak tahu umur kita panjang ataupun pendek. Kita tak tahu kalau kita berhutang dengan orang, kita bayar hutang dulu atau Israel ambil kita dulu. Siapa cepat kita tak tahu. Ya, justru kalau ada hutang kena bayar cepat-cepat. Hutang puasa lah terutamanya. Ya, dia pesen macam ni. Ya, dia tinggal 7 hari tahun ni, dia nak ganti sebelum Ramadan tahun depan. Tak ada di Sirim ni, dia di Zimbabwe je. Ya, macam dia tahu je dia akan hidup sampailah sebelum Ramadan tahun depan. Ya, sebab itu hutang ni syaratnya wajib bayar bila kita sudah mampu, terus bayar. Tak kira hutang duit ke, hutang PTPTN ke, hutang puasa ke. Jadi puasa pun sama, hutang kita dengan Allah. Apa lagi kita kena cepat-cepat bayar. Tak, maknanya selepas raya ni agak-agaklah, kalau raya kedua rasa tak ada apa nak buat, hujan, banjir, tak lagi ke mana, duduk dalam rumah, makanan pun tak ada, puasalah. Tapi kalau makanan semalam nasi impit ada lagi 36 paket, rebus 40 kan, semalam makan 4 ada 36 paket lagi, kalau puasa ni basi, jangan puasa. Sebab membazir itu pun diharamkan juga. Sedangkan kita mempunyai mungkin ruang yang lain untuk kita qada puasa kita. Ya, jadi tunggu lusa. Tetapi kena menunjukkan ikhtiar bahawa kita bersungguh-sungguh membayar hutang. Jangan buat perangai sebulan sebelum Ramadan. Ya, sebab memang ramai macam tu, betul tak? Cuma di Sirim je tak ada. Cuba tanya tempat-tempat lain, Masya Allah. Bila-bila nak masuk Ramadan tu semua orang puasa, hak perempuan. Ya, tapi tidaklah pula Isnin Khamis. Puasa apa? Puasa ganti. Ya Rabbi, baru nak ganti, mujuk panjang umur. Begitulah realiti kehidupan. Ya, sebab kita nak jadi seperti Salman Al-Farisi itu sangatlah jauh lagi perjalanan kita. Ya, jadi manfaatkan apa kemahiran kita dalam kita menghimpun strategi untuk mendapat pahala. Ini orang yang bekerja ni lagi senang sebenarnya dapat pahala banyak. Betul tak? Dengan syarat dia jadikan kerja itu sebagai ibadah. Kalau tidak, dia jadi satu perbuatan baik saja, dia tidak ibadah. Dia tidak, bukan menjadi amal soleh. Jadi contohnya, ya, kalau sekiranya kita nak datang kerja ni, kita dah niat daripada rumah sebelum kita turun. Ini cerita sebab tu mula-mula dapat kerja dulu ni, bukan cerita sekarang. Tapi kalau masa dulu tak buat, bolehlah buat sekarang. Ya, kita dah siap-siap niatkan bahawa aku turun rumah, aku tinggalkan anak-anak, tinggalkan suami, tinggalkan tanggungjawab di rumah ini kerana aku mencari redha Allah dengan cara bekerja itu. Jadi kalau niat kita dah betul nak cari redha Allah, kita tidaklah mari kerja jual biskut raya. Sebab jual biskut raya itu bukan tugas hakiki kita. Macam mana nak dapat redha Allah? Ni bapa sukanya bukan disirim. Ataupun kita sampai saja di office,
thumb in ke, clock in ke, punch in ke, masuk aja, terus kita mulakan. Katalah pukul 8 kita mula kerja, ya. Kalau 8:05 1:05 ialah nanti baru kita rehat, sebab kita nak jaga amanah itu, setiap satu sennya itu nanti dipersoal, ya. Jadi kita pun duduklah, buatlah kerja begitu begini. Jangan pula bos cuti hari ni 2 hari, kami Jumaat, sukalah, rasa lama sangat tak jumpa bos, sebab 4 hari, kami Jumaat, Sabtu, Ahad, minta Isnin dia MC. Jadi maknanya bos tak ada, dia pun rancaklah dengan Facebooknya. Dah, tiba-tiba dengan Facebook dah, kecuali orang lalu belakang dia minimize Facebook, dia naikkan balik hak dia punya Excel tadi tu. Duduk tengah isi angka apa benda tak tahulah, jadi nampak sibuk sungguh, muncul mulut-mulut. Jadi tak dapatlah rada Allahnya pada hari itu, dan tidaklah menjadi pekerjaan itu sebagai ibadah, kerana dia dah campur gaul dah dengan benda yang bukan ibadah itu. Ya, jadi bila besok di hari perhitungan, ya, tiba-tiba kita dapat bahagian kita, gaji kita, ya, yang Allah nak bayar sebagai khalifah di muka bumi. Sekarang kita tak dapat apa-apa pun. Yang kita dapat ini gaji bulanan, ini bos kita, majikan kita bayar, ini hak dunia saja. Sebulan dapat. Yang berkhidmat 45 tahun tu 1 sen Allah tak bayar lagi. Ya, yang mana 45 tahun itu Allah bukan mengukur dirinya sebagai pegawai kanan sirim, bukan mengukur sebagai kerani ataupun ketua bahagian di sirim, bukan, mengukur sebagai khalifah Allah di dunia, especially di sirim lah, ya, sebab dia menjadi khalifah di sirim. Jadi macam mana nak bawa? Saya pernah kongsi, saya tak ingat di sini atau di mana, ya, saya pergi buat rawatan gigi di hospital UKM dengan seorang pakar ni. Jadi doktor gigi ni kan, kita ngumpat sikit, pesen dia cakap banyak, masuk kita tengah nganga mulut kan, lepas tu kita nak jawab macam mana, nak gitu je lah. Jadi dia ni ceritalah, dia kata dia jumpa pasien, dia tanyalah, saya tak boleh nak jawab apa, tapi dah dia tanya tak apa. Dia kata bila pasien buka mulut, bau asap rokok, kata dia. Ini cerita bukan bulan puasa lah, ya, bau asap rokok. Macam mana kita nak cakap dengan dia bahawa rokok itu haram? Saya doktor gigi, saya bukan mufti, kata dia. Okey, tak boleh jawab, mulut tengah nganga. Lepas tu dia kata lagi, macam mana ya, masa saya buat locum di private clinic, patient ni ada insurans yang cover rawatan gigi 15 jenis rawatan, tapi dia pergi buat rawatan gigi yang tidak tercover oleh insurans ini. Tapi dia nak pihak klinik buat tuntutan insurans, tukarlah nama rawatan itu supaya jadi rawatan yang 15 di cover oleh insurans, supaya dia tak payah bayar, insurans dia bayar. Macam mana ustazah? Halal ke rezeki saya tu? Kata doktor gigi tersebut. Oh, ini macam buku bahasa Melayu sungguh. Yang ketiga, kata dia, saya x-ray gusi, saya nampak susuk di sana sini, di gusi itulah. Jadi dia kata ada yang macam jarum, ada yang bertumpuk-tumpuk seperti powder. Memang jelas nampak di x-ray result, sebab emas itu rupanya dia tidak bercampur dengan daging. Ya, jadi memang clear nampak di situ. Jadi dia kata, bolehkah saya mengaplikasikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pasien yang tidak masuk dalam job scope saya? Saya gigi, saya bukan susuk, kata dia. Ya, jadi banyak lagi lah, sehingga akhirnya keluarlah satu buku tulisan saya dan doktor tersebut, Fik Dental. Boleh jumpa di mana-mana kedai buku. Tapi maknanya itu persoalan-persoalan yang berlaku dengan doktor gigi tu je. Ya, dia merungkai apa tugas dia sebagai khalifah Allah. Sebagai doktor gigi dia jelas, tapi sebagai khalifah Allah macam mana dia nak buat? Luar daripada job scope. Ya, jadi akhirnya kita banyak kali bertemu, kita berbincang, akhirnya keluar satu buku, dan antara jawapannya ialah yang susuk tadi memang dia wajib bagi tahu, tapi dia tidaklah sampai ke satu tahap dia menggunakan kuasanya dengan tangan, maknanya dia kena tanpa pengetahuan pasien bawa keluar, tidak boleh.
Ya, sebab konsep amar ma'ruf itu bertingkat-tingkat. Yang pertamanya, kita tengok orang minum arak, kita tengok orang pakai susu, kita kena bagi tahu dia dulu, arak itu tak boleh, susu itu pun haram. Maknanya konsep kita anggap dia jahil, bukan kita anggap dia jahat. Faham? Ya, jahil dulu. Oh, dia tak tahu arak tu haram kot, kita bagi tahu dia. Ini pun sama, dia tak tahu susu itu haram kot, kita bagi tahu dia. Itu peringkat yang pertama. Sebab dia mungkin boleh meninggalkan maksiat itu, menanggalkan susu ataupun meninggalkan arak selepas kita bagi tahu. Selesailah tugas kita. Ya. Tingkat kedua, selepas kita bagi tahu, kita anggap dia jahil, katalah tak buang-buang juga susunya. Lepas tu datang lagi rawatan gigi, X-ray lagi, tengok ada lagi, barulah kita nasihat. Dengan harapan dia buang sendirilah. Datang pula 6 bulan kemudian, X-ray lagi, ada lagi. Apa pula kena buat? Tegur. Maknanya kita kena kata, ini sudah sampai masanya dia kena buang untuk kebaikan dia di akhirat. Tapi datang 6 bulan tak buang juga, maka di situ yang terakhir barulah menggunakan tangan ataupun kuasa. Kalau kuasa doktor gigi tadi, dia boleh cabut buang dalam susu, tetapi kata dia tidak ada kemahiran membuang susu. Ya, orang pakai susu jangan pergi jumpa dentist nak buang susu, sebab susu itu berhampiran gigi, tidak relevan. Ya, sebab ada susuk di pipi, ada macam-macam. Ya, jadi kesnya tadi selesailah hak susuk tu. Hak rokok pun dia kena tegur, kemudian hak nganga mulut bau arak pun dia kena tegur, kemudian hak nak isi borang, nak claim insurans tadi pun dia tidak akan buat claim yang di luar daripada yang dibenarkan oleh insurans dan sebagainya. Jadi saya nak bawa contoh doktor gigi ini, nak beri gambaran bahawa sempurna tugasnya sebagai doktor gigi, sempurna tugasnya sebagai khalifah. Barulah Allah bayar gaji. Kalau kita gaji hak bulan-bulan sempurna dibayar, tak pernah pun kena hold anjakan gaji, tak pernah pun kena potongan gaji. Ya, tetapi bila di akhirat besok, waktu orang tu semua duk dapat gaji sampai turn kita, dah lah kita beratur. Kita mari awal, kita beratur dulu. Tapi orang dah ramai, dah lama dah kita beratur ni. Sampai turn kita tengok tak ada gaji. Walhal kita berkhidmat 45 tahun. Mana pergi? Oh, rupanya kita bekerja kerana mencari redha manusia. Sebab itu, walaupun kita terpaksa bekerja, kita kena ingat. Ya, kalau kita sentiasa menganggap aku ni kenalah bekerja, suami ada tapi tak bagi duit. Ya, anak-anak tak boleh nak bayar yuran, periksa, tak boleh nak. Kita tak akan beruntung kalau kita sentiasa berfikiran begitu. Ya, strategi nak untung ialah apa yang berlaku pada kita, kita anggap itu ujian dan kita redha, maka dia menjadi amal soleh. Jadi strateginya kita dapatlah sesuatu. Ya, berbanding dengan tak bergaji tadi tu. Jadi itu antara strategi. Jadi kata 8 jam kita bekerja untuk mencari redha Allah, 8 jam itu ada berapa saat? Sama juga di Kementerian Keuangan. Bila tanya tak boleh jawab juga. 8 jam ada berapa saat? Biarlah berapa pun, tapi nak kata ya, kalaulah 8 jam itu menjadi amal soleh, seperti 8 jam itu kita solat, 8 jam itu kita baca Quran, 8 jam itu kita beribadah, itulah value 8 jam kerja kita. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai alah, malaslah tapi terpaksa datang jugalah. Tak pernah kita nak mengatakan bahawa ini kerana mencari redha Allah, ini kita ikhlas, bukan kita sekutu dengan benda-benda yang lain. Tak pernah. Kalau di mahkamah sivil, hakim akan tanya, what is your intention of committing the crime? Tanya niat. Kita boleh menipu tak? Niat kita sebenarnya masa kita bunuh orang tu memang kita nak bunuh. Tapi bila di mahkamah kita tak kata because I want to kill him. Tak, kita kena kata kita katalah pensyarah di universiti, dia pegang marker pen, dia mengajar, ada student tidur seorang, dia pembaling. Okey. Senjata dia cuma marker pen, orang tu mati.
sekarang perbuatan ini ataupun jenayah ini membunuh dengan niat atau membunuh tanpa niat, atau ada satu lagi, membunuh separa niat. Mana nak ukur niat ni? Hakim tanya, ada niat nak bunuh tak? Kita pun tak ada. Sebab kalau kita kata ada, kita kenalah bunuh juga. Kita akan kata tak ada. Sebab itu di mahkamah, hakim tidak pernah tanya kita punya niat. Tak pernah tanya. Hakim akan tanya, baling pakai apa? Marker pen. Okey. Ini boleh menggambarkan niat kita. Ya. Kenapa baling? Pelajar sedang tidur. Fine. Mereka melakukan satu kesalahan, sebab itu mereka deserve to be punished. Dan punishmentnya marker pen. Unluckily, student itu ada penyakit jantung. Dan dia mati bukan kerana pen, tetapi kerana terkejut. Ya. Jadi kerana terkejut tadi, dan senjata marker pen ini, for ordinary layman, dia menganggap marker pen tidak boleh membunuh manusia. Betul? Tetapi dia membunuh orang yang mungkin ada sakit jantung. Dan pensyarah tadi tidak ada dalam maklumannya pelajar itu sakit jantung. Kalau dia tahu, lain cerita, dia jadi separa. Sekarang dia tidak tahu pelajar sakit jantung dan dia balik marker pen nak mengejutkan saja daripada tidur. Tanpa niat. Bunuh tetap bunuh lah, tapi tanpa niat. Tak kena gantung, mungkin seumur hidup penjara. Ya, tapi kalau dia tahu sakit jantung, dia nak baling juga dengan marker pen, separa. Kenapa separa? Sebab marker pen ini bukan senjata yang boleh membunuh. Tapi kalau dia baling dengan kapak, dia baling dengan kapak dan memang mati sebab kapak tu menikam. Dan bila masuk senjata ke mahkamah, bahan buktinya kapak ini sebagai tujuan membunuh, maka dia jadi membunuh dengan kalaupun kita bukan nak membunuh dengan niat pun, ya, kita dengan tidak sengaja terbaling kapak. Kita memang main game kapak-kapak dalam gadget kita. Ini penyakit, tahu tak? Kita sometimes kita rasa kita boleh undo everything. Kita main game kan, kita boleh undo. Kita menaip, kita boleh undo. Kita sentiasa terbiasa dengan melakukan kesalahan dan reverse. Tapi tidak semua keadaan kita boleh reverse. Ya, banyak perbuatan kita, banyak perbuatan jenayah yang mana kita dihantui oleh benda tu. So kita buat dulu dengan harapan, kita cancel lah balik. Tapi tak boleh cancel, dah mati. Ya, jadi kerana itu, ini masuk bab undang-undang pula ni. Ini kena panggil ceramah hari lain. Kita tidak sengaja, tak sengajalah kita duk hayun-hayun kapak gitulah, orang depan kita berdebar dah ni. Hayun jatuh sungguh mati. Maknanya tidak ada niat nak baling langsung pun, hayun-hayun saja. Dan kerana ia ni adalah kapak, maka itu membunuh dengan niat. Ia macam satu kes yang berlaku, perompak masuk dalam rumah dia. Ingat tak? Bawa senjata. Ya, tapi perompak tu tak dan buat apa kat dia, dia dulu yang bunuh. Dia panggil apa? Tempoh masa antara orang tu masuk dalam rumah dan tuan rumah bunuh dia itu is not accurate enough untuk mengatakan ia adalah self defense. Maka dia didakwa kerana membunuh, bukan kerana mempertahankan diri. Dia self defense ni macam ni. Kalau kita baling pen, automatik kita akan lari sikit. Lari sikit tu adalah automatic response. Ya. Jadi kalau perompak masuk rumah kita, kita tengok kat CCTV ni, dia duduk ruang tamu sekarang. Jaga sampai ke atas ni nanti kita tembak. Ya. Dia naik tangga pun kita nampak kat CCTV. Kita duduk belakang pintu. Dia sampai kat bilik kita, dia buka je pintu, kita pun terus kelopok tembak dia. That is not self defense. Sebab kita tak tahu pun apa yang dia nak buat dekat kita. Ya, dia self defense ni, orang tu baru nak, orang tu ambil pistol nak tembak kita, kita tembak dia. Itu baru self defense. Tapi orang tu naik tangga, kita nampak, sampai ke bilik kita, kita nampak. Dia tak jadi self defense kerana apa? Tempoh masa orang tu masuk, naik tangga dan sebagainya, itu cukup untuk kita call polis. Cukup.
Ya, tapi kalau orang tu dah sampai depan kita, tunjuk pistol, boleh telefon, boleh tak? Masa tu kita tembak dia, kita tidak bersalah. Jadi itulah dia. Cuma tengok dalam Facebook tu komen-komennya macam seolah-olah undang-undang ni tidak adil. Orang mempertahankan diri, dia pula yang kena. Ya, sebab syarat mempertahankan diri itu banyak, berbelah-belah syarat dia. Bukan senang nak mempertahankan diri. Ya, jadi itu selingan sahaja. Tak tahu macam mana boleh ada kena-mengena dengan tajuk. Biasa ya. Allahu Akbar. Jadi betul. Asalnya doktor gigi tadi itulah. Jadi moralnya ialah kita kembali kepada strategi mengumpul pahala yang banyak. Ya, sebab kita nak mengejar husnul khatimah. Ya, apa tu? Pengakhiran yang baik. Ya, dan kita berada di dunia ini, selingan-selingannya ada Ramadan. Ya, Ramadan tidak pernah meninggalkan kita, kita yang tinggalkan Ramadan. Ramadan datang pada waktu yang Allah tentukan dan tamat pada waktu yang Allah tentukan, ya, dan datang kembali pada waktu yang Allah tentukan. Cuma mungkin waktu Ramadan datang lagi, kita sudah tinggalkan Ramadan terlebih dahulu. Sebab itu Ramadan tidak pernah tinggalkan kita, kita yang tinggalkan Ramadan. Jadi selama mana kita masih belum meninggalkan Ramadan ini, manfaatkan, kerana Ramadan ini 100,000 pahala yang terkandung di dalamnya yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Baca Quran Ramadan tidak sama baca Quran di bulan Syakban. Solat Ramadan tidak sama solat di bulan Zulhijjah. Ya, belajar di bulan Ramadan tidak sama belajar di bulan Muharram. Ya, sebab itu ambil sebanyak mungkin. Jadi orang tamak. Ya, lihat bagaimana masyarakat di Palestin sebagai contoh, ya, anak-anak yang sebesar kecil lagi daripada ni, kecil lagi daripada ni, ya, dengar bom melantun-lantun di mana-mana sahaja, dan mulutnya hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana apa dia mengatakan begitu? Sebab dia rasa, ya Allah, bila nak sampai masa dia ni? Dia nak syahid dah. Apa lagi nak duduk di dunia ni? Makan tak sedap, mak ayah pun dah tak ada, nak tidur pun tak senang, nak berjalan pun tak selamat, nak mati cepat, nak masuk syurga, tapi bom melantun-lantun tak kena kat dia. Dia rasa sedih, rasa terkilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita pula punyalah bawa kereta 20 km sejam, takut aksiden. Ya, kalau aksiden mati. Dan kalau mati macam mana? Melainkan kita confirm masuk syurga, barulah kita kata tak apalah kalau mati, sebab selepas itu lebih baik. Tapi kita tak akan rasa macam tu. Ya, sebab kalau kita mengejar pengakhiran yang baik, itulah dia kena dengan strategi juga. Ya, jadi pengakhiran yang baik ini, tuan-tuan perempuan sekalian, kita sudah dapat merasakan kita ini kandidat syurga ataupun kandidat neraka. Calon syurga ataupun calon neraka seawal kita masuk ke alam barzakh. Ya, kata Imam Al-Ghazali dalam ringkasan Ihya Ulumuddin, masuk saja kita ke kubur, di saat kita ditinggalkan, ya, maka sekiranya kita ini calon syurga, kita sudah merasakan betapa kubur itu tidak ada sempadan. Luasnya, Masya Allah, terangnya cahaya daripada syurga yang merembes masuk ke tempat kita. Dan kita tidur di atas permaidani indah daripada syurga. Ya, sampai malaikat tak tahu nak buat apa kat kita, kita pun tak tahu nak buat apa. Kita tanya kepada malaikat, boleh tak kalau aku nak buat satu permintaan? Nak minta apa lagi? Agak-agak kita minta apa? Nak minta apa? Nak balik rumah. Sebab kita nak bagi tahu pada keluarga kita bahawa jangan risau, aku baik-baik saja di sana. Dan seronok duduk di sana, jangan risau. Di Shah Alam berapa orang dah balik bagi tahu? Tak ada, orang Sirim pun tak ada. Tak ada hak meninggal ke, tak ada balik ke, tak ada apa. Tak pernah, ya, sebab memang tidak berlaku pun. Malaikat tak benarkan. Tak boleh duduk diam-diam. Malaikat suruh dia tidur seperti tidur pengantin baru. Ya, orang pengantin baru tidur macam mana? Tak ada orang kacau, mak tak ketuk suruh turun basuh pinggan. Ya, orang tak ketuk pintu bilik, kejap nak ambil tu, kejap nak ambil ni, kejap panggil tu, kejap panggil ni, tak ada, tak usik, malam tu je lah. Jadi kena tidur seperti pengantin baru, tidurlah sampai hari kiamat. Iaitu calon syurga.
Tapi calon neraka masuk saja ke alam barzakh sewaktu ditinggalkan dan dia merasakan bahawa tidak adakah tempat yang lebih luas daripada ini, sebab jasadnya saja pun tidak muat. Walhal masa tanam tadi elok dah, ikut saiz badan dah, tapi tiba-tiba sempit, sehingga hancur tulang temulangnya itu dihimpit tanah. Tidak ada tempat untuk dia baring, tidak ada tempat untuk duduk, tidak ada tempat untuk berdiri, tidak ada ruang walau sebesar zarah untuk dirinya bertempat di kubur. Dan dia rasakan betapa bahang api neraka itu sangatlah azab sehingga menghancurkan dirinya, tulang temulangnya, sebab rembesan api neraka itu sudah dirasai oleh calon neraka di kubur. Kalau calon syurga itu ada permaidaninya daripada syurga, maka calon neraka juga ada permaidaninya, iaitu binatang-binatang bisa yang menggigit. Dan mereka ini juga ada satu permintaan kepada malaikat. Agak-agak dia minta apa? Nak balik juga. Nak apa? Nak balik bayar hutang supaya tidak diazab? Tidak. Nak balik qada solat? Tidak. Nak balik ganti puasa? Nak balik minta maaf dengan orang tu orang ni? Tidak. Dia minta untuk mati. Tak fikir dah benda lain tu. Fikir nak mati sebab dengan mati saja aku tidak merasai kesakitan ini. Yang boleh tak mati kali kedua? Tidak. Kita cuma mati sekali saja. Selepas itu kita akan langsungkan kehidupan ini sampai bila-bila. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh menempatkan diri kita ke syurga, sebagaimana bersungguh-sungguh kita menempatkan diri ke universiti. Kita buat apa saja untuk SPM kita cemerlang supaya dapat menempatkan diri ke universiti. Selesai itu kita berusaha bersungguh-sungguh cari kabel besar langit tu, cari kabel sebab nak kerja di SIRIM. Nak interview tu puas tanya semua orang, SIRIM ni macam mana interview dia. Itu persiapan untuk ke SIRIM. Sekarang persiapan untuk ke syurga. Dan yang terakhir, Allah mengingatkan kita sesungguhnya kita ini semuanya rugi. Kita selalu silap faham, kita ingat kita semua untung, sikit aja yang rugi. Sebab itu kita complacent dengan apa yang kita buat. Walhal sumpah Allah wal asr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maknanya demi masa itu relate kepada umur kita lah. Sebab itu umur 80 tadi dia kata dia hidup sepagi je, tak ada nak buat apa pun kat dunia. Sebab dia tertipu dengan masa. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Nak mengajar anak-anak, nak pesan anak-anak, anak tak ikut, itu memang fitrah, bukan luar biasa, itu biasa. Jadi kita kena berpesan-pesan dengan sabar, baru kita jadi orang beriman yang Allah kata tadi. Tengok macam mana nak jadi orang yang untung. Kita hari ni berapa orang ni agak-agak ni pengerusi kita ni? Pengerusi tidur ke apa? Katalah 300 orang kita ni dalam auditorium ni. Tak lagu kau aja tak tidur baca Quran. 300 orang lah kita dalam auditorium ni. 300 ni semua hukum asalnya rugi semua ni. Rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Dan kita jangan ingat bila kita muslim kita mukmin. Tidak semestinya. Kita muslim tetapi kita tidak beriman. Contoh orang yang tidak beriman ialah rukun iman ada berapa? Beriman kepada Allah, Rasul, malaikat. Awak ni je jawabnya. Qada dan qadar, hari kiamat, cukup 6 lah. Kok mana-mana dulu pun tak apa. Itu kita beriman. Itu teori.
Walaupun iman itu mesti lafaz, mesti percaya dengan hati, mesti buktikan dengan perbuatan. Hak nak bukti dengan perbuatan itu baru dia pergi ke rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, mengucap syahadat itu perbuatan ataupun bukan perbuatan? Itu perbuatan. Okey. Cukup dah syarat beriman 6 iman tadi tu. Kita bersyahadah cukup. Satu bukti kita beriman secara perbuatan. Yang kedua, kita solat 5 waktu. Berapa ramai orang tidak solat 5 waktu? Kalau tidak solat 5 waktu itu tidak beriman. Sebab itu saya kata ramai orang Muslim tetapi tidak ramai orang mukmin. Kalaupun dia solat 5 waktu, sempurna ke solatnya? Kita duduk nak macam-macam kita capai ni. Pernah tak kita duduk tengok muhasabah semula, ini rukun fi'li dalam solat, ini rukun qauli dalam solat, sempurna tak yang kita duk buat ni? Sebab mak kita ajar memanglah macam ni, tapi rupa mak kita pun tak sah semayang. Sebab kita duk belajar dengan mak ni, ya, kita tidak belajar secara yang betul. Banyak buku di pasaran panduan solat sempurna, pilih je mana satu kita nak. 365 hari setahun, ambil 1 hari untuk belajar solat sempurna. Kemudian yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Berapa ramai orang tak puasa? Yang orang ramai puasa pun belum tentu kerana Allah. Dah macam mana nak beriman? Tak selesai solat, tidak selesai puasa. Ya, kemudian yang keempat, tunaikan zakat. Berapa ramai orang cuma membayar zakat fitrah, tidak bayar zakat pendapatan, tidak bayar zakat simpanan, tidak bayar zakat binatang ternakan, tidak bayar zakat perniagaan. Emas bayar ya, berapa ramai yang tidak bayar dan tak selesai soal zakat. Kemudian yang terakhir adalah menunaikan haji kepada yang mampu. Dan berapa ramai orang yang mampu melengah-lengahkan hajinya, dan dia tidak tahu dia dulu ke Israel dulu. Ya, jadi di situ nak lengkapkan 5 rukun Islam, membuktikan kita beriman itu sebenarnya lagi jauh perjalanan kita. Tak usah ceritalah sedekah, tak usah ceritalah kita nak tolong orang, tak usah cerita kita nak wakafkan barang harta benda dan sebagainya. Sebab hak 5 ni tadi keutamaan kita. Sebab itu syarat untuk menjadi orang beruntung, kerana orang beruntung saja yang akan terpilih. Ya, ilal ladzina amanu, beriman, wa amilus solihat, amal soleh tadi, cluenya ialah apa saja kita nak buat, kita mesti jadikan dia kerana mencari redha Allah dan pastikan dia tidak ada unsur-unsur dosa dan maksiat. Ya, dan berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Ya, cukuplah 4 komponen itu, maka keluarlah kita daripada kelompok 300 yang rugi tadi. Jadilah kita seorang duduk di sini orang beruntung, keluar pula dari sini seorang duduk jadi orang beruntung. Payah rupanya nak jadi orang beruntung ni. Ya, memang payah. Sebab itu kalau kita tidak berjihad menentang hawa nafsu, tidak berjihad menentang maksiat dan dosa, maka kekallah kita di dalam kumpulan asal, kumpulan orang-orang yang rugi. Jadi Ramadan ini mudah-mudahan memberi kita peringatan, ya, bahawa masa ini tidak panjang, ya, dan ini menunjukkan kita ini masih lagi diberi peluang. Ya, dan rebutlah kesempatan yang ada. Ya, mudah-mudahan masa yang Allah peruntukkan untuk kita ini panjang lagi supaya kita dapat mengumpul banyak pahala sebagaimana Salman Al-Farisi, insya-Allah. Jadi sekarang sudah hampir 4:11, 4:29 pagi kita bangun sahur. Ini petang. Jadi 4:11, insya-Allah kalau ada soalan, ya, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 soalan begitu, silakan. Silakan, saya terus saja, ya. Ya, ya boleh, silakan. Dia pakai rambut palsu atau pakai tudung? Dia tudung tapi nampak seperti pakai wig macam tu. Okey. Oh, baru faham, ya Allah.
Dia pakai wig tu di luar tudung. Wig ini ataupun tatu, ya, ataupun menjarangkan gigi, sudah jelas secara qat'inya di dalam hadis Nabi ia adalah haram. Ya, maknanya dalam apa jua keadaan. Ya, seperti haramnya bonggol unta. Yang tu yang jarang tu orang duk sebut tu. Ustaz tak sebut pasal ustaz tak tahu pun bonggol unta ni apa. Saya pun terkejut balik Malaysia tahun 2013. Dah duduk UK lama, kita tak nampak ada bonggol unta tu. Sampai balik Malaysia, pergi kedai nak cari tudung, apa benda ni bulat-bulat ni kan? Ada kan? Rupanya baby tudung tu, apa dia panggil, scarf tu, siap dengan sanggul sekali sponge dalam tu. Ya, supaya bila pakai nampak seolah-olah bersanggul, walhal rambut kecil pula dan rambut pendek. Ya, jadi bila dia pakai tudung, ya Allah, memang weird. Nampak dia punya besarnya sanggul dia tu kan. Jadi maknanya Nabi dah foresee dah umat akan datang berhias dengan cara membuat sanggul bonggol unta. Jadi rupanya bukan sanggul bonggol unta dari rambut, tetapi daripada sponge. Dia tipu saja. Tapi mungkinlah ada bonggol itu jadi cantik tudung dia. Ya ke? Aku tak tahulah pasal macam tak boleh menjawab soalan kenapa mesti kena ada sanggul besar tu. Apa bezanya? Tak faham. Nampak pelik pun ada. Kadang kita, Allah hai, kalau dia duduk depan kita berjalan, kalau dia break tak bagi tahu dah. Doktor cium kat muka kita ni, dia punya sanggul tu. Tak tahu apa tujuannya, tetapi memang ialah ini contoh lah ya, maknanya secara sedar, secara tidak sedar itu menjadi satu dosa. Kerana dalam hukum syarak ini ignorance is not a defense. Ya, tidak. Sebab memang syarat menjadi orang mukmin ini mesti iqra'. Ya, dia tidak boleh kata Allah saya nak buat macam mana, saya tak tahu. Tak boleh. Sebab syarat menjadi orang mukmin ini kena tahu. Jadi di situ wig ni pakai di luar tudung, dan tudung ala wig. Itu saya confused tadi. Ada tudung, pakai tudung ke pakai wig ni? Tengok dekat sikit baru nampak. Oh, tudung dia macam ada rambut gitu. Scarf dia tu lah. Nampak tak? Kita apa dia panggil ya? Scarf lah, baby tudung dalam tudung kita ni. Yang tuan-tuan yang lelaki tak usah risau sebab memang tak pakai benda ni. Dia pernah tengok kan, dia macam tiba-tiba dia ada hitam gitu, dia gitu, tapi dia bukan rambut, dia scarf. Tapi itu sebagai gambaran untuk menipu bahawa rambut lah, tapi sebab nak tutup aurat kan, jadilah tudung itu seperti nampak macam rambut. Lepas tu ada Elsa pula kot ni, jalan-jalan keluar tudung gitu. Itu gambaran nak rambut sebenarnya, tapi dah haram kan. Jadi kita jadikan seolah-olah tudung itu rambut. Macam-macam gambaran. Jadi ini khilaf. Tak perlu saya ulas panjang lebar. Tetapi soal wig, soal tatu, menjarangkan gigi. Rupanya zaman Nabi dulu gigi jarang cantik. Zaman kita gigi ketat cantik. Sebab tu orang pakai braces semua. Gigi ketat kau orang panggil. Gigi apa? Gigi rapat, ya. Jadi kita nak rapatkan gigi, orang dulu nak jarangkan gigi. Sebab itu hadis yang keluar haram menjarangkan gigi, tidak merapatkan. Tetapi kita menggunakan ilah yang sama untuk tujuan kecantikan dan juga kosmetik. Nak jarang confirm tak boleh, nak rapat tujuan kosmetik pun tidak boleh. Sebab itu klinik-klinik yang patuh syariah ni, datang patient seorang nak pakai braces, dia akan rujuk kepada pakar syariah. Kes ini ada gambar dia, ada gambar patient, dia tak ditegur buat sebab doktor tidak berhak menentukan dia layak atau tidak dengan braces. Ya, ambil gambar dulu, bawa masuk mesyuarat, okey gambar ni sekian. Bila dia bercakap ada bunyi keluar angin ke apa ke sebab gigi tak rapat ke kan. Tak, dia bukan pembaca berita kan, sampaikan gigi itu menjadi penting. Tak. Tidak boleh lah. Tapi dalam kes braces yang gigi dia mancung,
Ya Allah, hidung mancung kan, gigi jongang. Tapi jongang macam tak best, gigi mancung. Jadi bila dia bercakap pun tak clear, mengaji pun tak jelas sebutan, ya, nak jadi imam pun tak boleh sebab sebutan tak jelas, walhal hafal Quran contohnya. Ya, bila bercakap dengan orang, dia pergi tak kerja pun 15 tempat dia pergi interview, satu pun tak nak ambil disebabkan gigi mancung tu. Jadi kerana tujuan itu baik, maka bolehlah, sebab itu gigi itu dipakaikan pendakap gigi supaya menjadikan dia normal. Tapi kalau dah normal, pakai pendakap gigi supaya cantik, itu tak boleh. Ya, dia menjadi rawatan boleh, menjadi kosmetik tidak boleh. Jadi kenapa ni? Ini cerita week tadi. Jadi panjang lebar, memang lecturer macam tu. Okey, boleh ya? Memang tak bolehlah jawapannya. Dan dia pun sebenarnya kalau ikutkan itu berhias secara melampau lah. Ya, kalau kita ambil letak tepi lah soal wig itu, kalau dari rukun berhias pun dia sudah menjadi tabarruj yang melampau, sebab itu bukan perbuatan biasa. Terima kasih. Ada soalan yang lain mungkin? Satu yang terakhir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak boleh. Rupanya dummy mikrofon tu. Okay. Boleh. Ini soalannya memang berlaku, tapi saya tak tahulah. Takkan tu saya tak mungkin nak menurut ilmu jugalah. Pernah pasangan suami isteri pernah diceraikan sekali oleh isteri atau isterinya. Lepas tu kali kedua, ini suami ceraikan, bukan isteri mohon. Suami ceraikan lah. Isteri. Lepas tu dirujuk kembali. Lepas tu bila kali kedua, dia jangan lafaz kepada suami isterinya, saya ceraikan kamu, talak 2. Adakah dianggap 2 atau 3? Terima kasih. Ini tajuk lain, tapi tak apa, jawab dulu soalan, lepas tu jemput untuk tajuk ni ya. Gurau je, jangan risau, gurau. Di Malaysia, sebab syariah berbeza mengikut negara ya. Kalau di Malaysia pun berbeza ikut negeri, sebab tu kita ada mufti setiap negeri. Mengikut undang-undang keluarga Islam Selangor, ini Selangor, kalau Selangor lafaz talak 3, atau sebab dia kerja TV9, aku ceraikan kau, talak 9. Okey, ataupun aku ceraikan, sakit hati sangat ni, aku ceraikan kau, talak 3,000 misal kata kan. Bila ke mahkamah dengan pengakuan suami bahawa dia cuma berniat untuk menceraikan talak 1, maka dia akan jatuh 1. Ya, dia panggil one pronouncement in one sitting, dia jadi jatuh talak 1. Kalau two pronouncement in different sitting, ni masa ceramah ni dia kena cerai dah ni melalui SMS contoh ya. Tapi dia tak jatuh sebab SMS ni dia panggil talak kinayah, talak yang tidak jelas, tidak soreh. Jadi dia kena balik jumpa dengan suami dia, tanya, betul ke abang ceraikan saya tadi, ke kawan-kawan main phone hantar dekat saya, kan boleh berlaku. Dia kata, memang betul pun, buat muka sedih pula dah. Memang betul pun. Jadi ada jatuh 1 dah. Lepas tu itu masa ceramah kan, masa kita jumpa dia dah nak buka puasa, dia pun kata memang dia pun kata nak ceraikan lagi lah. Dia kata abang ceraikan lagi, talak lagi 1, kata dia kan. So this one is considered as different sitting dah lah ya, dia dah jadi 2. Tapi kalau dia sekali sebut aku ceraikan talak 3, dia jadi 1 ya, kerana kita memilih Hanafi di situ. Ya, banyak sebenarnya undang-undang kita di Malaysia ini mengikut mazhab Hanafi secara tidak langsung, sebab kita banyak contohnya perlembagaan persekutuan, kanun keseksaan, criminal procedure code, kita copy paste India punya. Yalah, copy paste daripada zaman dulu ada, ingat sekarang ke? Dia copy paste daripada India, sebab pada masa itu daripada kita copy paste England, UK, US, lebih baik kita copy paste India sebab dia adalah antara negara yang mempunyai minoriti Muslim juga pada masa itu. Jadi kita copy, dan kebanyakan undang-undang India adalah Hanafi based.
So bila masuk ke Malaysia, perlembagaan persekutuan kita Hanafi base, walhal mazhab kita Syafi'i. Tak tahulah orang Syariah ni tak nak repair, biar duduk situ lah, dia jadilah Hanafi. Jadi dalam undang-undang keluarga Islam pun soal wali, contohnya amalan kita, ayah tak bagi kahwin dengan si Polan, kita pun melarikan diri 2 marhalah cari wali hakim. Betul tak? Hak sebenarnya wali hakim 2 marhalah itu bukan melarikan diri, bukan kita cari tempat yang biar lebih 2 marhalah kita boleh pakai wali hakim, bukan itu. Ya, bukannya Allah ajar kita cari tempat yang boleh lari daripada wali supaya boleh pakai wali hakim, tidak. Tapi amalan kita begitu. And who cares? Okey, larilah supaya boleh berkahwin. Ya, tetapi dia tidak selesai pun masalah, ya, dia akan mungkin adalah masalah-masalah lain. Sebab itu Islam menganjurkan satu penyelesaian yang sangat cantik, tetapi kita tidak follow the flow, ya, SOP itu kita tidak ambil. Jadilah kita ambil separuh-separuh, lari, lepas tu balik nak jumpa keluarga tak bagi dan bermasalah. Cumanya dalam masyarakat kita, saya tambah ya, sepatutnya dah habis ni dah. Saya kalau boleh nak stay sampai pukul 5, tapi pengerusi tu duduk jeling saya dari tadi, pasal tu saya duduk pandang sini pandang sana. Dia memang macam tu ke? Apa nama tadi, lupa dah. Saya jumpa ada yang tanya macam ni. Dia kata, saya nak tanya Ustazah, saya bercerai dengan suami dan rujuk balik dah 7 kali. Tak tahu nak jawab apa dah. 7 kali cerai rujuk 7 kali. Kenapa sampai 7 kali? Ni nak masuk nombor 8 lah ni, dia kata. La ilaha illallah. Jadi dia kata sampai dia pernah menerima nasihat daripada ex-husband lah, hak dia nak rujuk ni. Dia kata ginilah, kita murtad sebab bila kita syahadah balik semula, dia seperti fresh marriage. Tak kira dah 1, 2, 3, 7 tadi, dia start from zero lah. Sampai macam tu. Jadi maknanya murtad tu tak ada apa, yang penting boleh rujuk. Jadi sampai begitu sebenarnya senario dalam masyarakat kita dalam soal hukum hakam perkahwinan. Ya, itu jelas saya nak ceritanya. Tidak berlaku di Sirim ini, tetapi tidak bermaksud dia tidak berlaku di tempat yang lain. Ya, itu satu contoh, banyak lagi contoh. Tapi seperti yang saya kata tadi, ini tajuk Ramadan. Ya. Ini soalan in advance. Ya, jadi insya-Allah terima kasih, minta maaf di atas segala kekurangan, ya, banyak sangat selingannya. Alhamdulillah, kalau tidak semuanya ambillah sedikit, jika tidak sedikit ambillah satu, dan yang satu itu cuba seboleh mungkin kita amalkan dan kita panjang-panjangkan, berkongsi dengan orang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan, yang sentiasa hidup walaupun kita sudah tiada. Ya, minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.